iman antara takut dan harap. Iman itu di antara sifat takut dan harap. Takut kita pada dosa-dosa kita dan harap kita kepada rahmat dan fadl Allah, iaitu kasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Nadrata rahimahullah anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Abu Abdillah dakhala alaihi ashabuhu ya'udunahu wa huwa yabki faqalu lahu ma yabkika alam yaqul laka Rasul sallallahu alaihi wasallam khudh min sharibika summa aqirrahu hatta talqani قال بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد أخرى قال هذه لهذه ولا أبالي فلا أدري في أي قبضتين أنا رواه أحمد. Hadis ini lebih kurang semakna dengan hadis yang selepasnya. Khair, Sayyidina Hadrat Abu Nadrah rahimahullah meriwayatkan bahawa ada seorang sahabat yang dipanggil Abu Abdillah. Satu orang sahabat, nama dia, gelaran dia Abu Abdillah. Kawan-kawannya telah datang melawatnya, iaitu mengiyadah dia. Jadi mengiyadah, maknanya menziarahi dia sewaktu dia sakit. Kita panggil melawatnya dan mendapati beliau menangis. Bila kawan-kawan datang, beliau menangis. Kenapa pula menangis? Lalu mereka berkata kepadanya, lalu sahabat-sahabat yang datang berkata kepadanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Bukankah Rasulullah SAW telah berkata kepadamu? Tuan tak ingat ke? Apakah berita gembira yang Rasulullah SAW telah sampaikan kepada kamu, wahai Abu Abdullah? Iaitu apa pesanan Rasulullah? Bukankah Rasulullah SAW berkata kepadamu, potonglah misaimu dan berteruslah dalam keadaan itu sehingga engkau berjumpa denganku. Jawabnya, bahkan ya saya tak lupa, saya ingat. Akan tetapi kenapa saya menangis? Akan tetapi aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menggenggam dengan genggaman di tangan kanannya, dengan satu genggaman, dan tangan yang lain, dia tak kata kiri, dia kata tangan yang lain dengan genggaman yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah untuk syurga. Sebelum ini hazihi, ini untuk ini. Tapi sebelum ini dah ada hadis yang semakna dengannya, iaitu ini golongan golongan di tangan kanan ini aku cipta dia untuk syurga, dan yang berada di sebelah yang lain ukhra, iaitu aku ciptanya untuk neraka. Fala ubali, aku tak kisah engkau masuk syurga ke engkau masuk neraka, itu aku tak kisahlah, kata aku tak peduli apa pun. Dan aku tidak mengetahui yang ditangisi oleh Abu Abdillah ialah aku tak tahu pada genggaman manakah satu aku berada. Aku tak tahu aku duduk tangan kanan ke tangan sebelah lagi. Aku tak tahu, yang tu aku takut. Ini sebab tu dalam beriman, iaitu kita ada perasaan takut dan harap. Iman itu di antara takut dan harap. Iman itu di antara takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berjumpa denganku. So kita shortcutkan dalam penerangan dia tadi. Maksudnya, tidakkah tuan akan bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi berita gembira kepada tuan. Maknanya tuan akan berjumpa dengan Nabi. Tuan akan berjumpa denganku, yakni dengan Nabi. Ini adalah satu berita gembira untuk Abu Abdillah, iaitu khabar gembira, basyarah, benda-benda berita gembira, khabar gembira yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada beliau, yang begitu besar daripada Nabi. Itu satu berita gembira, satu khabar gembira yang mana Nabi kata engkau jumpa dengan aku. Bila jumpa dengan Nabi nanti, itu menunjukkan seorang itu akan mendapat kebahagiaan.
iaitu bertemu dengan Nabi. Sama ada bertemu dengan Nabi di padang mahsyar nanti semasa di Kausar, Haudhi Kausar. Sebab apa, kita akan bertemu dengan Nabi. Nabi akan berjumpa dengan umatnya pada hari kiamat, iaitu di padang mahsyar, iaitu di telaga Kausar. Nabi akan menunggu umatnya. Dan satu lagi, iaitu di tempat neraca timbangan. Neraca timbangan tangan, neraca timbangan. Situlah Nabi akan memberi syafaat kepada umatnya. Jadi Nabi akan menunggu beberapa tempat di padang mahsyar nanti, di hari kiamat nanti, untuk menyelamatkan umatnya dan untuk memberi syafaat. Jadi bertemu dengan Nabi, tak tahulah bertemu di telaga Kausar ke, atau bertemu di tempat neraca ke, tapi ataupun bertemu di dalam syurga. Jadi bertemu dengan Nabi itu adalah satu kabar gembira yang telah Nabi sampaikan kepada Abu Abdillah. Tangan yang lain. So ada dua. Setelah kita terjemahkan dulu, terjemah mutaakhirin dan ulama-ulama mutakaddimin di dalam ulama-ulama fuqah, di dalam ulama mutakallimin, iaitu mazhab mutakallimin, iaitu dalam mengenai akidah. Kita ada dua, iaitu ulama-ulama mutakaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin. Saya ulang berkali-kali supaya benda ni mudah kita faham dan tuan-tuan pun dah faham. Jadi kita ada dua mazhab, iaitu Abu Mansur Maturidi dan Abu Hasan Asy'ariyah. Jadi dalam Asy'ariyah tu yang terdahulu, Maturidi itu kemudian. So dia ada dua golongan di kalangan ulama-ulama, dan kebanyakan Asy'ariyah diikuti oleh mazhab Syafi'i dan Maturidi diikuti oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Cuma berbeza dari segi furu' saja, tidak berbeza dari segi usul, iaitu dari segi benda asas, benda basic, tidak di segi usul, usuluddin, di segi pegangan usul, tapi mungkin berbeza dari segi furu', iaitu cabangan-cabangan masail. Begitu. Dan kita ada ulama mutakaddimin dan kita ada ulama mutaakhirin. Mutakaddimin ni ulama yang terdahulu, mutaakhirin ulama yang kemudian. Dan ulama mutakaddimin telah menterjemahkan ayat-ayat mutasyabihat, benda-benda yang mutasyabihat, seperti huruf muqatta'at dan sebagainya, yadullah fawqa aydihim, wallahu ala arsy istawa. So mazhab mutakaddimin telah menterjemahkan dengan konsep, dengan kaedah tafwid. Maksud tafwid tu macam mana ditulis secara lafaz, maka diterjemah dalam bentuk lafaznya. Tangan yadullah, tangan Allah. So macam mana tangan Allah? Wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah sahaja yang lebih mengetahui akan makna dan maksudnya tadi. So terjemah mutakaddimin tafwid. Maka di sini mutakaddimin tidak memujassamkan, menjisimkan zat tadi. Sebab Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, persalahan Allah Ta'ala itu dengan sesuatu perkara yang baharu. So terjemah tafwid ni cuma terjemah lafzi, maknanya tafwid, serah pada Allah Ta'ala, Allah Maha mengetahui. Cuma terjemah ulama-ulama mutaakhirin daripada konsep tafwid yang diamalkan oleh ulama mutakaddimin, maka ulama mutaakhirin telah terjemahkan dengan ta'wil, dengan ada pentafsirannya, ada ta'wilnya. So tangan memberi makna kuasa, qudrat dan sebagainya. Jadi terjemah ini kita panggil dia ta'wil. Tangan Allah, yadullah alal jamaah, bantuan Allah. Yadullah tangan, tapi dia terjemah bantuan. Nusratullah, bantuan Allah kepada mereka di dalam berjemaah. Tangan Allah, kudrat Allah, kekuasaan Allah, neraca, itu macam-macam. Ditakwilkan, terjemahan itu terjemahan dalam bentuk takwil. Cuma yang dipakai oleh Imam Taimiyah, dia menterjemahkan di situ, terjemah situ yang menunjukkan mujassam, dia berjisim. Dia kata tangan, bila kita sebut tangan, bagi manusia tu ada tangan. So bagi Allah tu ada tangan juga, tapi tangan Allah tak sama dengan tangan kita. Tapi sebenarnya kita dah faham, bila kita sebut
kita kan satu-satu benda tadi dipanggil tabadur zihn. Bila kita sebut satu benda, benda yang perkara yang mudah kita faham daripada perkara tersebut. Yang cepat diterima oleh perkataan tersebut yang ada pada kita. Dulu kita telah bahaskan tentang jihad. Bila kita sebut tentang jihad, kita nampak qital. Kita nampak qital, peperangan. Jihad itu sedangkan dia makna mustarak. Dia memberi makna qital atau memberi makna dakwah bit tauhid. Dakwah bil qital atau dakwah bit tauhid. So dia dua makna. Jadi tabadur zihni insan bila sebut jihad dia nampak perang, sedangkan bukan perang pun, banyak lagi perkara. Jadi tabadur zihn dia kata. Bila disebut sesuatu perkara dan benda tu mudah dapat dibayangkan secara serentak. Tabadur zihn maknanya dengan spontan, maka pemikiran kita menggambarkan perkara tersebut. Jadi bila kita sebut tangan, oleh kerana tangan manusia tu ada jari, ada lengan, ada genggangan, ada lengan, ada siku, ada bahu. So tangan tu kita nampak benda tu. Betul Allah Ta'ala bersalahan dengan apa yang ada pada manusia. Sifat Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tapi dia kata tangan Allah tak sama dengan tangan manusia. Jadi dia juga telah menjisimkan. Jadi terjemah ni juga membentuk jisim. Sebab bila terjemah macam tu, maka mudah orang faham tentang perkara itu. Jadi ini terjemah Imam Ibn Taymiyah. Sebab tu dia menjisimkan. Jadi terjemah sedemikian sebenarnya telah menjisimkan zat tersebut. Maha suci Allah daripada qabul jihah dan qabul jizm. Jadi sebab itu kita terjemah dalam bentuk tafwid ataupun kita terjemah dalam bentuk ta'wil. Okey. Berjumpa denganku tangan yang lain. Tangan Allah kedua-duanya ialah kanan. Tetapi maha suci Allah daripada berjisim. Bagaimana keadaannya? Hanya Allah sahaja yang ketahui. Macam mana? Kita serah ke Allah Ta'ala saja. Kita serah saja pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, dia tak kata, Nabi tak kata tangan kiri. Dalam riwayat lain kata ada kiri. Dalam riwayat ini tak kata kiri, ukhra. Tangan lain. Tangan macam mana? Serah ke Allah Ta'ala. Aku tidak mengetahui. Tapi apa yang dirisaukan oleh Abu Abdillah ialah aku tidak mengetahui pada genggaman mana satu aku berada. Aku tak tahu sama ada genggaman hazihi lil jannah, haula'il jannah. Aku berada dalam satu genggaman yang mana Allah cipta dia untuk syurga. Allah kata wala ubali, aku tak kisah dia anak siapa, dia anak siapa atau dia pun ayuh pada siapa. Anak kepada pembuat berhala Sayyidina Ibrahim AS, anak kepada Abu Jahal, aku tak kisah. Dan wala ubali di sebelah yang lain, dia adalah aku cipta dia untuk neraka. Wala ubali, aku tak kisah dia anak Nabi Nuh ke, dia isteri Nabi Lut ke, aku tak kisah. Itu bukan masalah aku. Wallah apa dia kata? La yus'alu amma yaf'alu hum yus'aluna. La yus'alu. Dia tidak boleh ditanya dengan apa yang dia lakukan. La yus'alu, tidak boleh ditanya dengan apa yang dia lakukan. Hum, sedangkan kita semua yus'aluna, akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mengetahui. Jadi tiada apa yang boleh mewajibkan ke atas Allah. Tak ada benda pun daripada amalan kita yang mewajibkan ke atas zatnya. Allah yang mewajibkan semua perkara itu pada dirinya. Sebab tu kita dari segi bahasa, buat baik syurga, buat jahat neraka. Itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan janji ke atasnya. Inna wa'dallahil haq, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Jadi Allah telah berjanji. Yang mujib itu ialah wa'datullah lah. Mujib itu wa'datullah. Yang mewajibkan itu wa'datullah. Bukan yang mewajibkan itu amalan. Amalan adalah tanggungjawab kita kepada Allah. Kita diberi tanggungjawab yang telah kita jelaskan dulu. Ad-dinun nasihah, agama ialah satu tanggungjawab. Nah, mungkin siapa-siapa yang menghadiri majlis pertama kali saya malam ni, saya telah terjemahkan nasihat tadi
dengan perkataan mustarak, dia kalau dinisbahkan kepada zat Allah, memberi makna tanggungjawab. Tanggungjawab kita pada Tuhan, tanggungjawab kita pada Allah, tanggungjawab kita pada Nabi, tanggungjawab pada kita Al-Quran. Tapi bila dinisbahkan sesama insan, dia memberi makna sifat tanggungjawab, maknanya sifat keprihatinan. Sifat keprihatinan kita pada pemimpin, sifat keprihatinan kita kepada umat ini. Ad-dinun nasihah, Nabi kata agama itu nasihat. So, nasihat dalam bahasa Arab tak boleh terjemah nasihat dalam bahasa Melayu. Salah, tak tepat. Nasihat di dalam bahasa Arab yang diterjemahkan nasihat dalam bahasa Melayu ialah perkataan al-wa'iz, orang yang memberi nasihat. Wa'adha ya'izu, wa'adha ya'izu. Al-wa'iz, al-wa'zu, yang memberi, al-wa'zu, menasihati, yang memberi nasihat. Kalau an-nasihah dalam bahasa Arab tak boleh terjemah nasihat dalam bahasa Melayu, tak tepat. Cuma ulama dahulu, saya terangkan balik, saya nak ulang berkali-kali sebab benda ni benda yang baru dalam masyarakat. Dan masyarakat terjemah nasihat tu nasihat. Nasihat tu adalah nasihat. Itu sebenarnya terjemahan tu kurang tepat. Saya tak kata tak tepat, tapi kurang tepat. Terjemahan tu tak tepat. Dan kenapa ulama dulu terjemah nasihat juga? Saya dah jelaskan bahawa perkataan bahasa Melayu pada masa itu vocabulary, mufradat. Dalam bahasa Arab dipanggil mufradat. Vocabulary dia terlampau sedikit. Jadi nak terjemahkan nasihat itu dengan satu perkataan tak boleh. Nasihat tak boleh. Itu dia kena prosakan. Dia kena panjangkan satu makna tadi. Dia kena dalam bentuk satu ayat. Prosa, kita panggil prosa. Dalam bahasa Melayu kita panggil prosa. Kena prosakan. Dia tak boleh dengan satu perkataan. Jadi oleh kerana vocabulary, perbendaharaan perkataan, mufradat Melayu pada masa itu tak luas, maka ulama kita yang dahulu, ulama Jawi dahulu, Jawi dulu menterjemahkan dengan makna nasihat. Agama ialah nasihat, bukan nasihat yang memberi makna nasihat. Qalu lima ya Rasulullah. Sahabat tertanya, ya Rasulullah, apa itu nasihat? Nabi kata ada 5. Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immati muslimina wa li ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat kepada Allah. Takkan kita nasihat kepada Allah? Nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Nasihat untuk Allah. Lillahi. Nasihat untuk Rasulullah. Nasihat pada Quran. Dia orang yang bagi nasihat. Zat itulah yang memberi nasihat kepada Allah, kita. Jadi nasihat kepada Allah maksudnya tanggungjawab. Sifat keprihatinan dan tanggungjawab kita kepada perintah Tuhan. Dan tanggungjawab kita kepada Rasulullah. Tanggungjawab kita kepada Al-Quran. Dan tanggungjawab kita kepada pemimpin dan umat, yakni ataupun sifat keprihatinan kita kepada pemimpin dan umat. Itu maknanya. Kan? Jadi makna-makna yang tersebut. Jadi Allahu Akbar. Jadi tiada siapa disifatkan. Jadi di sini saya nak terangkan, tidak ada apa, tiada apa yang boleh mewajibkan ke atas Allah. Mujib tadi, apa dia mujib tadi? Yang mewajibkan itu mujib lah. Mujib tu apa dia? Mujib tu mujib tu apa? Yang mewajibkan. Yang mewajibkan ialah wa'datullah, janji Allah. Allah Ta'ala telah mewajibkan. Allah Ta'ala telah berjanji dengan zatnya. Barang siapa yang buat baik syurga, barang siapa yang engkar neraka. Maka mujib dia tadi apa dia? Wa'datullah lah. Bukannya amal tadi. Bukan amal tu mujab. Amal tu. Jadi wa'datullah lah. Wa'datullah tadi lah. Wa'datullah tu lah mujib. Cuma kita sebut, sebenarnya dia dalam bentuk indirect. Tapi kita sebut direct. Buat baik syurga. Buat jahat neraka. Jadi sebut tu Mu'tazilah kata, wajib bagi Allah untuk masukkan orang yang baik ke dalam syurga,
wajib bagi Allah nak masukkan neraka kepada orang yang jahat. Kita tak, kita kata yang mewajibkan Allah janjinya. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia tidak ada kroni dengan siapa. Jadi kalau kita ada kroni kat dunia ni, kita ada kroni mudah nak buat kerja. So Allah dia tak tengok kroni engkau anak nabi ke, kau menantu nabi ke, kau bini nabi ke, kau tak ikut macam mana aku suruh, engkau kena. Jadi sebab itu Allah tidak berkroni dengan siapa. Disebabkan sifat takut inilah beliau menyebabkan beliau tidak mengingati basyarah, berita gembira, basyir, berita gembira daripada Nabi. Oleh itu iman dikatakan khauf dan raja, antara takut dan harap. Sedikit hukum tentang menyimpan misal. Sebab dia kata Nabi suruh dia pisah misal. Janggut tu mesti kena ada dah lah. Cuma dia beritahu Nabi suruh dia potong misal. Okey, mengikut mazhab Syafi'i dan Maliki, disunatkan hanyalah menggunting sahaja supaya kelihatan bibir mulut. Maknanya kita gunting, kita nampak. Kita tak boleh cukur, kita gunting rapat pun tak apa. Kita nampak gigi mulut. Itu sunnah dia. Iaitu mengguntingkan bahagian yang memanjang ke atas bibir ataupun mencukurnya adalah makruh. Cukur makruh dia kata. Berdalilkan daripada hadis Ibn Abbas yang menceritakan Nabi mengguntingkan sebahagian misainya dan berkata Nabi Ibrahim melakukannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, menurut beliau hadis ini hasan lagi gharib. Sanadnya hasan, kurang sedikit daripada sahih, tetapi semua sanad hasan boleh dijadikan hukum dan dalail syari'iyah. Dan gharib itu kerana salah satu daripada zaman rawi tadi mungkin ada satu rawi sahaja, tidak lebih daripada satu di antara zaman-zaman tadi. So dalam bentuk gharib. Dan gharib jadi dia tidak menafikan hasan dan dia tidak menafikan sihah. Walaupun dia gharib. Gharib tadi tidak menafikan hadis tu sahih atau hadis tu hasan. Hadis hasan dan sahih dia beza sedikit saja dari segi dhabat saja. Dhabat sahih lebih kuat daripada dhabat hasan. Dhabat ni maksudnya ingatan tadi. Ingatan dia tadi, takwa dia, taharah dia. Hadis tu bukan hadis mu'allil, hadis bukan ilah, hadis bukan mungkir, hadis bukan mungkar, hadis bukan mu'allil. Bukannya su'id dhabat, cuma dia dhabat dia seorang saja. Adalah dia sempurna. Itu syarat-syarat dapat pada syarat-syarat sahih, itulah terdapat kepada syarat-syarat hasan. Cuma hasan dengan sahih ni dhabat saja. Dhabat hasan lebih rendah daripada dhabat sahih. Ingatan tu pada rawi tadi yang menyebabkan hadis itu menjadi hasan. Ini kita belajar dalam mustalah hadis. Khair, Imam Baihaqi meriwayatkan dalam sunannya daripada sahabat yang bernama Syurahbil bin Muslim Al-Khawlani yang menceritakan, aku melihat 5 orang sahabat Rasulullah yang iaitu Sayyidina Abu Umamah, Sayyidina Abdullah bin Busr, Sayyidina Utbah bin Abdul Al-Sulami, Al-Hajjaj bin Amir dan Al-Miqdam bin Ma'di Al-Karab. Mereka menggunting misainya selari dengan pangkai bibir. Dan riwayat ini saya ambil dalam kisah Al-Majmu'ah, dalam bab Al-Majmu'ah yang ditulis oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Khair, alasan manusia menafikan perjanjian bukan satu keuzuran. Ingat, menyatakan satu keuzuran tidak tahu, itu tidak akan diterima. Reason tak tahu, saya tak tahu. So reason ni Allah tak akan terima. Reason ni Allah tak akan terima. Reason ni Allah tak akan terima. Saya tak tahu, minta maaf. Al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun. Halal dan haram telah jelas, dan mengatakan sesuatu tidak tahu, bagi Allah reason itu, dalil itu, hujah itu tak akan diterima olehnya. Alasan manusia menafikan perjanjian bukanlah
uzuran, bukan satu keuzuran. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhadallahu mithaqa min zahri Adam bi Nu'mani yani al-Arafah يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية زراها فنشرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون رواه أحمد. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian daripada zuriat Adam alaihi salam sewaktu dikeluarkan daripada sulbi, yakni belakang Nabi Adam alaihi salam di wadi. Sebab tu kata bila perjanjian diambil, sebab dalam riwayat ni di Wadi Nu'man, ada kata di alam arwah, semasa arwah, tetapi di satu tempat yang namanya Wadi Nu'man, yakni berdekatan dengan Arafah. Maka Allah SWT telah mengeluarkan mereka daripada sulbinya, setiap zuriat baginda, dan Allah akan sebarkan di hadapan. Lepas tu Allah letak depan baginda Adam AS seumpama semut. Lalu Allah berbicara, dan Allah berbicara dengan mereka secara kabilan, berhadapan. Mereka ni semua zuriat-zuriat ni Allah bentangkan, dan Allah berbicara dengan zuriat-zuriat ni. Allah berbicara, Allah berfirman, bukankah aku Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum? Mereka semua roh-roh tadi menjawab, bahkan engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami bala syahidna, kami menjadi saksi. So dalam situ ada dua tafsir. Satu syahidna, mana roh-roh tadi menjadi saksi terhadap dirinya, atau syahidna iaitu mereka yang hadir pada masa itu, malaikat dan semua makhluk ciptaan Allah menghadiri di situ yang menjadikan saksi terhadap perjanjian manusia dengan Allah. Ataupun roh tadi bersaksi terhadap dirinya sendiri. Sebab perkataan syahidna tu dia makulah. Antakulu, pada antakulu tu dia makulah. Antakulu tu qaul, dan dia i'rab dia itulah makulah yang disebut tadi. Kan? Jadi maka mereka menjawab, bahkan engkaulah Tuhan kami, kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak. Allah kata aku ni semua buat saksi itu supaya jangan kamu di hari kiamat kelak berkata demikian, sesungguhnya kami adalah lalai. Kami tak tahu. Tidak, kami tak diberi peringatan. Lalai itu maksudnya tak diberi peringatan tentang tauhid tadi, tentang ketuhanan. Atau supaya kamu tidak mengatakan, ataupun juga kamu tak jadikan, kami tak salah, sesungguhnya ibu bapa kamilah yang melakukan syirik. Kami ikut je orang dulu buat syirik, kami ikut lah. Sedangkan kami adalah keturunan mereka yang datang kemudian daripada mereka. Oleh itu patutkah engkau, wahai Tuhan kami, hendak membinasa atau mengazabkan kami disebabkan perbuatan mereka-mereka datuk nenek kami hak sesak dulu. Kami ikut je, mana kami salah. Pak turut, jaya jadi pak turut tau, jangan jadi pak turut. Sebab kita kena tahu apa yang kita nak turut tu, kita kena tahu betul tau orang tu salah ke orang tu. Aku nak ada fikir. Allah Ta'ala bagi pemikiran pada kita. Surah Al-A'raf ayat 172 dan 173. Okey. Di dalam mirqat ada satu tafsir, mirqatul mafatih. Saya ambil wazan itulah. Midrajul mirqatul mafatih, midrajul fawatih. Saya ambil wazan fawail, dan Syekh Mula Ali Karim mengambil wazan mafail. Dia ambil wazan mafail, saya ambil fawail. Midraj, mirqat sama saja. Mirqat ismi a'la, dan midraj juga yang memberi makna tangga. Mirqat tu tangga besar, midraj tu tangga kecil je. Midraj tu tangga kecil, mirqat ni tangga besar.
Okey. Midrajul Fawatih, tangga pembuka ilmu. Mirqat dinukilkan oleh daripada Sahal bin Abdullah Al-Tustari bahawa beliau menyatakan bahawa beliau masih ingat. Sahal bin Abdullah Al-Tustari ini, beliau ingat ketika beliau menjawab pertanyaan Allah tadi. Beliau ingat. Macam beliau ingat kan, kadang-kadang kan kita kan duduk satu tempat, kita kata perkara ni macam pernah berlaku je pada aku ni. Kita mungkin merasa perkara ni macam baru berlaku je pada aku. So kita kadang-kadang kita digambarkan satu benda yang kita telah berlaku. Jadi begitulah juga Sahil Al-Tustari, Abdullah Al-Tustari. Dia kata masih aku ingat perjanjian yang Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil daripadaku di alam arwah. Begitu juga yang dinukilkan daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, aku masih ingat lagi. Aku dengar perjanjian tadi, aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara berdepan Allah ciptakan makhluk ni, zuriat-zuriat ni, Allah bercakap secara berdepan, qabila, berdepan satu sama lain, berdepankan satu sama lain. Allahu akbar. Allah berbicara dengan mereka dalam keadaan mereka diberi rupa, bentuk dan jisim. Dan masing-masing roh ni dah ada jisim dah. Dan ada rupa bentuk dah. Saya dengan rupa saya, tuan-tuan dengan rupa tuan-tuan, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengambil perjanjian itu. Di dalam hadis yang lain mengatakan dah ada jisim masing-masing dah. Setiap kita dah berjisim dan setiap kita dah ada surah dan ada rupa paras masing-masing. Diberi kemampuan dan boleh bercakap pula tu masa-masa tu. Sebab tu Sayyidina Ali kata dia perasan dia buat perjanjian tu dengan Allah, sebab dia dalam masa tu dah ada rupa paras dah dan ada bentuk jisim dah. Sebab tu ingat. Dia kata begitu. Jadi diberi jisim dan berkemampuan untuk bercakap tanpa ada perantaran. Tak ada tanpa perantaran. Allah saja yang tahu, dan tidak menggunakan malaikat sebagai perantara. Tak jadikan malaikat itu sebagai perantara. Allah cakap direct dengan manusia, dengan kita di alam arwah yang telah diberi jisim dan rupa paras. Apabila kita bersaksi bahawa Allah itu Rabb kita, maka kita sebagai murabbi. Rabb itu adalah murabbi yang mentarbiyah kita, dan kita adalah murabba, orang yang diberi tarbiyah, orang yang ditarbiyahkan. Kita ni ialah kita bukan muslih. Kita bukan mengislahkan orang. Kita ni muslah yang perlu diperbaiki. Kita suka jadi muslih. Kita suka jadi muslih, nak betulkan orang. Kita sendiri pun tak betul. Ketam dia ajar anak dia jalan betul, mak ketam tu kata, mak pun jalan sengit. Nak macam mana nak ikut mak? Jadi kita ni bukan muslah. Kita bukan muslih yang membetulkan orang. Kita adalah muslah yang perlu ditarbiyahkan dan perlu dibetulkan. Muslih. Kita ni bukan muslih. Muslih Allah itulah murabbi kita, dan kita adalah murabba. Dari sudut perkataan Rabb, dia murabbi. So yang mentarbiyah murabbi. Yang ditarbiyah ialah murabbi. Muslih yang nak betulkan orang. Muslih. Kita bukan dilantik untuk betulkan orang. Kita adalah muslah. Kita perlu kena betul dulu kita. Maka bila kita muslah, baru kita jadi orang yang soleh. Bukan muslih. Kita bukan muslih. Kita ialah hamba-hamba, mereka yang soleh. So mereka yang nak jadi soleh tu perlu diislahkan dulu. Perlu dimuslahkan. Perlu diislahkan. Jadi kita soleh dan mengislahkan orang. Soleh dan muslih. Salah. Bila nak jadi soleh? Bila kita ada muslah. Bila kita ditarbiyahkan. Bila kita ditarbiyahkan. Kita ni cepat nak betul orang. Kita sendiri pun tak betul. Begitu. Jadi Allah itu
Jadi Allah itu murabbi. Mestilah menjadi murabba ni, mesti mengikut murabbi dalam setiap pekerjaan. Maka kita kena ikut Allah Ta'ala. Iaitu kita mesti taat kepada setiap perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kita. Apa yang Allah telah perintahkan kita. Kami bersaksi. Qalu bala syahidna. Kami bersaksi. Terjemahan yang biasa kita dengar ialah menyatakan ialah para zuriat tadi berkata bukannya firman Allah. Itu bukan firman Allah. Maknanya zuriat itu sendiri berkata syahidna. Itu adalah maqulah lah. Qalu, maqulah kepada qalu, yakni yang berkata demikian. So Allah nakalkan apa yang telah dikatakan oleh manusia di dalam perjanjiannya tadi, syahidna. Ada juga pendapat yang menyatakan syahidna itu seluruh makhluk dan juga para malaikat yang menjadi saksi bagi perjanjian manusia dengan Allah. Bila kita berjanji, kita ada orang ketiga sebagai saksi. So syahidna itu juga boleh dikembalikan kepada perkataan, iaitu makhluk-makhluk dan malaikat yang menjadi saksi apa yang telah dijanjikan oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antaqulu tadi, Allah menjadikan saksi bagi perjanjian ini agar insan tidak lalai akan perjanjian yang telah diucapkan oleh insan pada alam arwah dahulu. Atau mengatakan kami tidak tahu menahu tentang, mana kami tahu tentang perjanjian itu. Mereka mengatakan sesungguhnya ibu bapa kamilah yang melakukan syirik. Sepatutnya ibu bapa kamilah yang kenanya. Ibu bapa kamilah yang kenanya. Begitu. Oleh sebab itu Allah jadikan seluruh makhluk itu yang ada di situ sebagai saksi bagi perjanjian. Dualah syahidna, sama ada arwah tadi, roh-roh tadi yang menjadi saksi pada dirinya, atau makhluk yang hadir di situ menjadi saksi di antara perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perjanjian Allah dengan manusia dan para nabi ada dua. Satu perjanjian Allah dengan manusia secara umum, dan ada satu perjanjian khusus, iaitu perjanjian Allah dengan para nabi-nabi yang terdahulu. Perjanjian Allah dengan manusia dan para nabi. Wa an Ubay bin Ka'b fi qaulillahi azza wa jalla wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim al-ayah qala jama'ahum faja'alahum arwahan thumma sawwarahum فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين والسبع وأشهد عليكم أباكم آدم عليه أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم أحدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا شهدنا بأنك ربنا إلهنا لا رب لنا غيرك فأقروا بذلك ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى غني والفقير والحسن صورتي ودون ذلك قال ربي لولا سولت بين عبادك قال إني أحببت أن أشكر ورأى الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم النور خص بميثاق آخر في رسالة والنبوة وهو قوله تعالى وإذ أخذنا من النبي ميثاقهم إلى قوله عيسى بن مريم كان في تلك أروة فأرسله إلى المريم فحدث عن أبي
annahu dakhala min fiha. Rawahu Ahmad. Sayyidina diriwayatkan daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata berkenaan dengan ayat, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam, yakni turun-temurunnya daripada tulang sulbi mereka, dan ia jadikan mereka itu saksi terhadap dirinya sendiri, syahidna terhadap dirinya sendiri. Beliau berkata, Allah himpunkan mereka dan jadikan mereka itu roh, dan Allah memberi bentuk dan wajah masing-masing. Ini sebab tu kita terjemah tadi, Allah Ta'ala wasawwar, bila Allah telah depankan. So tadi dia tak ceritakan, tapi saya telah tafsirkan di situ. Dalam tafsir di sinilah Allah Ta'ala kata dia bagi dah rupa faras di situ. Allah kata dijadikan rupa faras, wajah masing-masing. Kemudian Allah memberi kemampuan mereka untuk bercakap. Lalu mereka bercakap. Kemudian Allah telah mengambil perjanjian dan sumpah setia, serta Allah telah mempersaksikan mereka ke atas diri mereka sendiri. Bukankah aku Rabb kamu? Allah berfirman, aku telah mempersaksikan ke atas kamu 7 petala langit. Ini sebab tu syahidana tu 7 petala langit, 7 petala bumi. Dan aku mempersaksikan bapa kamu Adam alaihissalam bahawa kamu akan berkata pada hari kiamat. Jangan kamu berkata pada hari kiamat, kamu akan berkata begini, kami tak tahu menahu tentang perkara ini. Ketahuilah sesungguhnya tiada yang layak disembah selain aku, tiada Rabb selain aku. Oleh itu janganlah kamu mensyirikkan aku dengan sesuatu pun. Sesungguhnya aku akan mengutuskan kepada kamu rasul-rasulku yang akan memperingatkan tentang perjanjian tersebut yang telah kamu janjikan pada Allah Ta'ala. Dan aku akan turunkan kepada mereka kitab-kitabku. Mereka semua berkata, kami bersaksi bahawa engkaulah Rabb kami dan Tuhan kami, tiada Rabb selain kamu. Mereka semua berikrar dan akan perkara tersebut, dan diangkatnya Nabi Adam ke atas mereka dan melihat mereka. Lalu baginda melihat ada orang yang kaya dan miskin. Bila dikumpul itu, Nabi Adam AS akan diangkat. Dan Nabi Adam tengok semua. Ada kaya, ada miskin, ada cantik wajahnya, ada sebaliknya. Oh, ada handsome. Ada kurang. Kaya. Ada miskin. Kenapa tak sama? Wahai Tuhanku, jikalau engkau samakan antara hamba-hambamu. Nabi Adam kata, kenapa tak kaya semua? Kenapa tak handsome semua? Ada handsome, ada handsome, ada tak handsome. Ada kaya, ada tak kaya. Ada opposite dia, ada lawan dia. Allah Ta'ala berfirman, kenapa aku buat macam tu? Sesungguhnya aku suka bahawa aku itu disyukuri. Orang miskin boleh bersyukur kepadaku, orang kaya boleh bersyukur padaku, orang yang cantik, handsome boleh bersyukur padaku, orang yang tak handsome, tak cantik juga boleh bersyukur kepadaku. Semua orang boleh bersyukur kepada Allah. Nabi Adam telah melihat para anbiya, pada mereka seumpama pelita, dan di atas mereka ada cahaya. Mereka dikhususkan dengan perjanjian yang lain selain daripada perjanjian biasa, iaitu perjanjian pada risalah tentang kerasulan, dan perjanjian tentang nubuwah, tentang kenabian. Mereka dikhususkan dengan perjanjian risalah dan nubuwah, iaitu Allah Ta'ala berfirman, wa iz akhazna minan nabiyyi misaqahum wa minka wa min nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhazna minhum misaqan ghalidha. Teruskanlah bertakwa kepada kami, dan ingatlah ketika kami mengambil daripada nabi-nabi secara umum perjanjian setia mereka, dan khusus daripada engkau sendiri wahai Muhammad, dan daripada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, serta Nabi Isa ibni Maryam. Surah Al-Ahzab ayat 7. 7 adalah Isa bersama dengan roh-roh itu. Kemudian Allah telah utuskan kepada Maryam. Adalah Isa bersama dengan roh-roh itu, kemudian Allah utuskannya kepada Maryam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibn Mekab bahawa roh itu akan masuk melalui mulut Sayyidatuna Maryam, lalu Maryam terus hamil dan terus bersalin. Maryam ni tak tunggu 9 bulan, tak tunggu 9 bulan 10 hari, masuk roh saja, tiup roh masuk melalui mulut baginda Maryam alaihissalam, maka terus hamil, dan lepas hamil automatik bersalin.
Sebenarnya dia fahamnya, dia pun lari kepada satu tempat pokok, dia goncangkan pokok, di situ dia lahirkan baginda Isa alaihissalam. Jadi tak tunggu 9 bulan 10 hari. Tak tunggu 9 bulan 10 hari. Penerangan, Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Abid bin Zaid bin Muawiyah bin Amr, dan beliau digelar dengan gelaran Abu Munzir. Abu Munzir, peringatan. Dan Al-Ansari, daripada golongan sahabat Ansar. Antara sahabat yang meriwayatkan hadis daripada beliau ialah Umar, Abu Ayyub, Ubadah bin Samit, Sahal bin Sa'ad, Abu Musa, Ibn Abbas, dan ramai lagi. Dan beliau wafat pada 30 Hijrah zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Apabila zuriat Adam dikeluarkan daripada sulbi Adam dan mereka bertempiaran, kemudian mereka keluar sana sini bertempiaran masing-masing. Lepas tu mereka dikumpulkan. Sebab tu dalam usaha dakwah kita kumpulkan umat. Kita tak kumpul duit, kita tak kumpul tabung, kita kumpul umat. Supaya daripada umat ini mereka menggunakan harta dan diri mereka untuk berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri sendiri. Kita tak kumpul harta, kita tak kumpul derma, kita kumpul orang. Dalam dakwah ni kita kumpul orang supaya orang tu menggunakan harta dan diri dia untuk berjuang di jalan Allah. Manusia dikumpulkan daripada mereka yang berdekatan dengan cara dikumpulkan daripada masjid ke masjid. Kita kumpul dalam bentuk masjid ke masjid. Kita kumpul bentuk masjid ke masjid. Alhamdulillah masjid dah dapat dibukakan dah. Tuan-tuan banyak berdoa supaya Allah mudahkan dan buka seluas-luasnya dan kita boleh buat amalan masjid seperti dahulu. Masya Allah, ditunggu-tunggunya amalan tersebut. Bila dah disekat tu dengan sebab zaharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas. Sebab umat itulah. Jadi dikumpulkan, kemudian dikumpulkan secara peringkat kawasan, ada dah kawasan, halqa-halqa seterusnya. So kawasan mengumpul orang ramai adalah satu, mengumpul orang ramai dalam satu ijtima'. Selepas COVID-19 baru orang tahu tabligh ada perhimpunan. Dulu orang tak kisah sangat tabligh buat perhimpunan ke tak buat perhimpunan ke. Bila ada kluster tabligh baru orang tahu tabligh tu apa. Baru orang tahu, wah tabligh ni, kluster tabligh ni. Saya dalam masa PKP dah pergi apa tu, pergi bank buat urusan. Jadi kena beratur kat luar. Belakang saya anti Cina. Dia duduk saya 3 meter jauh daripada saya. Sepatutnya semeter saja. Dia duduk 3 meter. Saya kata, anti datanglah. Kluster tabligh. Anti tu saya panggil, dia tak nak datang. Jadi orang duduk belakang anti tu. Orang duduk belakang anti tadi. Anti tu duduk dengan saya 3 meter jauh dia. Saya kata, anti, COVID-19 ni bukan tabligh bawa tau. COVID-19 ni Wuhan bawa tau. Tapi macam tu. Nanti tak nak juga tak. Oleh kerana lama dia pun tinggalkan majlis tu. Lepas tu orang duduk belakang dia baru duduk depan dengan saya. Baru dekat dengan saya. Anti tu tak berani sebab saya kluster tabligh daripada masjid. Baru orang tahu. So Allah nak memperkenalkan. So kerja Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairu makirin. Allahu akbar wa makaru. Jadi Allahu akbar, mengumpulkan orang ramai dalam satu ijtima'. Perhimpunan ijtima'. Juta kita kumpul. So Allah Taala jalan. Allah ciptakan secara berpasangan. So Allah cipta dalam bentuk berpasangan. Lelaki ada perempuan, ada kaya, ada miskin. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang tua mati, semua mati. Kita ni bakal mati. Allahu akbar. Allah jadikan kluster tabligh penyembuh penyakit. Allah yang menyembuhkan penyakit, bukan kluster tabligh. Allah yang sembuhkan. Itu kena betul. Kena betul. Okey, Allah mencipta secara berpasangan. Lelaki dan perempuan.
kaya dan miskin, orang-orang fasik dan orang-orang yang soleh. Pada waktu ini semua bercakap, tak kira fasik ke soleh, kafir ke kufar, bercakap. Dan Allah mengambil perjanjian daripada semua anak Adam. Dan Allah jadikan insan itu sebagai saksi bagi dirinya sendiri. Dan atau satu sama lain bersaksi. Kemudian Allah jadikan langit dan bumi sebagai saksi. Saksi secara hakikat atau dalam bentuk hal. Bayanul hakikat. Jika secara hakikat maksudnya langit tu bersaksi. Langit tu menjadi saksi dan bumi tu sendiri yang menjadi saksi. Atau hal maksudnya penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk langit dan penduduk bumi. Dan bumi dijadikan saksi. Nabi Adam juga dijadikan saksi agar manusia tidak ada jalan untuk mengingkari. Lepas balik semula tak ada jalan dah, kata mana kami tahu. Penyaksian yang dibuat ialah penyaksian bahawa Allah itu Rabb dari segi rububiyah dan tiada Rabb selain Allah. Rabb. Rabb ni terjemah Melayu dia Tuhan. Kalau terjemah Urdu senang. Terjemah Urdu dia panggil parwarish. Parwarish dia yang memberi makna Rabb. So dalam Melayu tak boleh terjemah Rabb. Parwarish terjemah tu Tuhan. Iaitu maksudnya Allah lah yang mencipta kita, menjaga kita, menaung kita, menguasai kita dan menakluki kita. Itulah nama dia, Rabb. Allahu Akbar kabira. Semasa Adam diangkat dan diperlihatkan manusia kepadanya, Allah lihatkan semua zuriat-zuriat dia. Satu timbul persoalan. Untuk mengetahui cantik dan hodoh mungkin boleh faham, tapi atas mata juga. Mata yang menentukan cantik atau hodoh. Kita kata tak cantik tu. Mak kata tak cantik, kita boleh cari yang cantik lagi. Mak, saya nak tu je, bagi saya tu cantik. So Allah letak mata lain-lain kan. Picit lampu, sebab lampu belakang saya dia lepas 1 jam dia mati. So saya kena picit balik, dia hidup balik lampu tadi. So lampu tu untuk cerahkan muka saya, adalah hitam, cerahkan sikit, cantik lah. Jadi picit lampu tadi, lampu pula dah. Jadi timbul soalan, cantik hodoh boleh tengok lah. Tu pun kita tak boleh nilai. Sebab ada orang kata cantik, ada orang kata tak cantik. Ada orang kata handsome, ada orang kata tak handsome. Mata masing-masing menipu je. Masing-masing cantik, masing-masing tu je. Jadi ada yang hodoh, tapi bolehlah kita kata ni cantik, ni hodoh. Mungkin manusia mungkin boleh dilihat, akan tetapi kaya miskin nak tahu macam mana. Ni kaya ni. Macam mana tu Adam tahu ni kaya ni? Ni miskin ni. Ni kaya ni miskin. Satu pendapat, Allah wahyukan siapa yang kaya dan ada Allah bagi tahu kepada Nabi Adam, ni keturunan kau yang bangsawan ni, yang kaya-kaya ni. Ni hak marhain ni, hak golongan biasa. Okey. Dan Nabi Adam alaihissalam bertanya, ya Allah. Dia kata Nabi Adam alaihissalam bertanya, ya Allah, kenapa jadi tak sama? Handsome semualah senang. Okey. Yang kaya mudah kita faham. Yang kaya berkata, alhamdulillah, Allah mudahkan aku. Yang miskin pula macam mana? Macam mana yang si miskin itu nak bersyukur? Yang si kaya itu mudah bersyukur. Yang si miskin itu kenapa Allah kata dijadikan miskin supaya orang miskin tu bersyukur. Dan dijadikan orang kaya supaya orang kaya tu bersyukur. Dia jadikan orang handsome tu supaya bersyukur. Dan orang yang handsome dan kaya mudahlah kita kata alhamdulillah. Tapi yang miskin dan yang hodoh ni nak bersyukur macam mana? Cara syukurnya, beza cara syukurnya. Syukur pun dah kita katakan, syukur pada leader, syukur pada anggota, dan syukur, alhamdulillah Allah susahkan aku.
Tak boleh minta susah, tak boleh. Nabi kata, Allahumma inna nas'aluka afiyah. Allahumma inna nas'aluka afiyah. Hendaklah kamu meminta kesejahteraan. Tak boleh minta susah. Tak boleh minta susah. Tapi bila susah, kita kena redha. Bila susah, kita kena redha. Tadi kita tak boleh kata, Alhamdulillah, Allah susahkan aku. Jangan. Minta susah tak boleh. Allah suruh Nabi ajar kita, Allahumma inna nas'aluka afiyah. Kita kena minta sejahtera. Kita tak boleh minta ujian. Kita tak boleh minta bala. Kita minta kesenangan. Tapi bila Allah hantar kesusahan, kita kena sabar. Fasbir ya ahla yasir. Sebab tu kita kena ngaji, baru kita faham. Ada orang kata, tak apalah, Allah uji aku mengikut iman. Jangan minta ujian. Nabi tak suruh kita minta ujian. Nabi ajar kita Allahumma inna. Nabi ajar kita minta sejahtera. Sebab sejahtera adalah nikmat ketiga besarnya selepas iman dan Islam. Halus betul. Halus. Allah buat macam-macam. Tapi Nabi ajar kita jangan minta susah. Tak boleh minta susah. Haram. Nabi ajar kita minta sejahtera. Tapi bila Allah hantar susah, kena sabar. Fasbir ya ahla yasir. Fasbir ya ahla yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Begitu. Okey. Jadi tak boleh kita minta susah. Minta senang. Datang susah, sabar. Okey. Jadi kenapa Allah buat macam tu? Allah buat macam tu kenapa? Sebab Allah kata supaya aku disyukuri. Perbezaan kenyataan menyebabkan manusia boleh bersyukur. Perbezaan keadaan tadi. So, syukur orang miskin lain dengan syukur orang kaya. Syukur orang huduh lain dengan syukur orang susah. Syukur. Orang miskin kata apa? Alhamdulillah. Sabar tak boleh minta. Ya Allah, fasbir ya ahli Yasir. Sabar ya Allah, berikanlah daku kesabaran. Kesabaran kena minta. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Sabar kena minta. Sabar kena minta. Sabar kita kena minta. Sebab Allah suruh minta sabar. Sebab Allah bersama dengan orang yang sabar. Ya Allah, bagilah aku kesabaran. Bagilah daku kesabaran. Semua bala tak boleh minta. Sifat yang baik kita boleh minta sabar. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka sabran jamila. Ya Allah, bagilah aku kesabaran yang tinggi. Okey, sabar tak apa. Sabar boleh minta kesabaran. Biar Allah latih kita sabar dan kita meminta kesabaran. Jadi, perbezaan keadaan menyebabkan manusia boleh bersyukur. Jadi, jika semua dalam satu keadaan, semua kaya, nak syukur macam mana pula? Si kaya tu dia bersyukur sebab adanya si miskin. Alhamdulillah, Allah bagi aku senang sikit, beza dengan dia. Jadi, orang berbasikal, dia akan bersyukur apabila dia melihat orang berjalan kaki. Jadi, dalam sudut agama, kita kena lihat orang yang lebih daripada kita. Dari sudut dunia, kita kena tengok orang yang kurang daripada kita. Dengan perbezaan ini, maka orang kaya, orang miskin, orang cantik, orang hodoh, semua boleh bersyukur. Si kaya dan si cantik boleh difahami. Tetapi bagaimana kesyukuran si fakir dan si hodoh? Si fakir patut bersyukur. Alhamdulillah, Allah tidak memberi kekayaan kepada kita kerana setiap ini akan dihisap. Allah, orang kaya tu dia kena hisap. Kita kuranglah hisap dia sikit. Jadi, Alhamdulillah, miskin ni tak banyak kena hisap. Lega. Lega lah kata jalan. Barang tak banyak jalannya. Bila kita balik luar negara kan, kita tolak lalu depan immigration. Kita orang Malaysia, jalan. Orang immigration tak cek pun, lalu je jalan.
Tapi yang biasanya kata ustaz, tepi ustaz, barang lain nampak ni. Duk tepi duk tepi tu bila cek kena selalu. Dunia halaluha hisabun. Hak haram Allah tak hisap dah dengan kita hari kiamat. Hak haram Allah azab terus. Yang Allah hisap yang halal. Yang kita cari hak halal tu kena hisap. Lebih daripada keperluan kau, tak membazir kau, ataupun lebih daripada israf kau. Ma'azah saraf ya Sa'ad. Dah kita belajar dah. So Allah tengok kita, ad-dunya halaluha hisabun. Hak dunia ni kita cari yang halal, kena hisab. Wa haramuha iqabun. Dan ingat yang haram itu tak dihisap, kena azab terus. Alhamdulillah, tak banyak kena hisap. Selamat. Okey. Di dunia ini harta yang halal akan dihisap, harta yang haram akan diazab. Si bodoh, si hodoh bagaimana boleh bersyukur? Orang cantik itu disukai ramai. Syaitan pun suka kat orang cantik. Juga suka kepadanya. Akan tetapi orang hodoh, alhamdulillah, pergi mana pun orang tak kisah. Tidur mana pun orang tak kisah. Orang cantik kena pakai bodyguard, susah nak tidur. Orang kaya kena pakai bodyguard, susah nak tidur. Tapi orang tabligh mudah tidur kat masjid. Tak ada orang kata tu pun orang tak bagi. Itu pun kena halau. Tahun 80 kena halau tau. 83 saya ingat lagi. Kita orang pergi masjid mana ya? Masjid Kuala Lipis. Oh, mari terak Black Maria. Angkat kita orang satu jemaah pergi kat balai. Tu imam report ni jemaah ni teruk sangat. Oh, kena angkat juga. Jadi setiap orang berfikir, Allah, jadi si hodoh pun boleh bersyukur. Alhamdulillah, duduk mana pun orang tak kisah, makan mana pun orang tak kisah. Kalau orang comel, susah, semua orang tengok dia. Semua orang jadikan perhatian daripada dia. Baik. Susah semua. Sekarang semua nak jadi comel belakang. Pening kepala habis. Setiap orang berfikir. Kemudian baru dia boleh bersyukur. Kerana tu'araful asya' biazdadiha. Bila kita melihat kepada lawannya, baru kita akan dapat mengenali hakikat itu. Satu perkara itu dikenali dengan lawannya. Yang kaya boleh bersyukur. Yang miskin boleh bersyukur. Yang di siapa sahaja kita boleh bersyukur. Masya Allah. Akbar. Jadi kita hidup simple. Sebab tu dia panggil hidup sederhana. Siapa itu hidup sederhana? Di antara 10 sifat da'i Allah, ialah Maulana Ibadullah menulis di antara 10 sifat da'i, ialah hidup sederhana. Hidup sederhana. Apa maksud hidup sederhana? Kehidupan sahabat adalah kehidupan sederhana. Hidup sederhana. So sederhana macam mana? Macam sahabat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suatu perkara itu dikenali dengan lawannya. Masya Allah. Kita setakat itu saja pada malam ni. Insya Allah kita akan sambung pada pagi esok 6.30 dan sampai ke 7.30. Okeylah tu. Sebab kita dah mula dah. So kita dah mula dah. Jadi mungkin tengoklah kita akan bincang pula nanti tuan-tuan. Ada tak pelajaran pagi-pagi. So pagi-pagi kita tak boleh buat sejam lebih lah. Kita kena buat sejam lah ya. Kita buat 6.30. Nanti selepas bulan 7 lah. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.